Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Berita Pagi Sabah edisi Jumaat 14 Oktober 2022. Saya Emran Azmi Rosli. Buat jelung kalinya, Sabah telah menjadi tuan rumah sambutan Hari Penglihatan Sedunia Peringkat Kebangsaan pada tahun ini. Sambutan berlangsung di Kompleks Taman Cahaya Batu 12 Sandakan dengan aktiviti antaranya ceramah, basking, saringan kesihatan, pameran kraftangan serta demo tata cara pembelajaran Braille. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Insinyur Syahilmi Yahya berkata, penerangan dan kesedaran tentang penjagaan mata perlu diwar-warkan kepada masyarakat bagi mendidik dan kesedaran menjaga kesihatan mata, pencegahan dan mengubati penyakit mata. Turut perlu diberi perhatian kebajikan golongan masalah penglihatan, termasuklah menjaga hak-hak mereka. Teks ucapan beliau dibacakan Pembantu Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk Julita Majungki. Program ini sangat penting untuk kita semua supaya kita mengingat bahawa ada golongan yang kita perlu beri perhatian khas, perlu perhatian khusus, dan tahniah kepada Taman Cahaya di Sandakan ini kerana pusat ini menyediakan program-program tertentu untuk membantu golongan ini. Sambutan Hari Penglihatan Sedunia Peringkat Kebangsaan itu turut menganjurkan sambutan Hari OKU dan Hari Tongkat Putih Peringkat Negeri pada hari ini dan esok. Bajet 2023 dilihat langkah berani kerajaan memastikan setiap lapisan masyarakat tidak ketinggalan mendepani cabaran teknologi dan inovasi kini. Ia sekaligus memperlihat usaha kerajaan memperkasa rakyat secara keseluruhannya melalui kemahiran dalam ekonomi digital di samping pembangunan mampan ke arah meningkatkan taraf hidup masyarakat. Bajet 2023 direka secara holistik, memastikan tiada rakyat yang ketinggalan, no one left behind, dalam perjalanan ke arah masa depan yang inklusif dan mampan, disokong oleh teknologi dan inovasi. Dengan jumlah pelaburan sebanyak ringgit Malaysia 372.3 bilion, menandakan peningkatan yang ketara daripada tahun sebelumnya. Kita mengalu-alukan pelaburan kerajaan untuk memacu pendigitalan atau digitalisation bagi sektor awam dan swasta. Bajet 2023 juga dilihat mesra wanita kerana banyak memberi manfaat kepada golongan wanita dalam pelbagai aspek merangkumi ekonomi, kebajikan dan kesihatan. Antara lain wanita yang kembali bekerja dikecualikan cukai, iaitu bermula pada tahun 2023 sehingga 2028. Ini adalah satu bajet yang mesra kepada wanita dan kita mengharapkan supaya bajet ini banyaklah membantu wanita. Antara isi rumah yang berpendapatan bulanan kurang daripada 2,500 dan menanggung 5 orang anak atau lebih yang mana layak menerima bantuan sebanyak 2,500, tambahan 500 kepada ibu tunggal bagi bantuan tersebut, dan ini adalah berita baik. Peruntukan bajet 2023 sebanyak 1.16 bilion ringgit mampu merancangkan semula ekonomi negara khususnya kepada pemain industri bagi sektor pelancongan yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Langkah berkenaan turut berupaya memulihkan sebahagian besar pemain dalam sektor pelancongan melalui inisiatif tambahan selain tarikan pelancong masuk ke negeri ini. That was recently announced. We think that the amount is quite substantial and then can support lah because of the impact of the pandemic. Because kalau itu to how to drive the economy to a greater height, I think the most important is still we have to attract international tourists to come to Malaysia, especially Sabah lah. So we are facing the problem is it's a lot of tourism industry player because of the pandemic. Dia sudah, get out of the business lah. Dia pergi line field sudah. Sekarang we want to hire back them, ada susah. Beliau berkata demikian di Kota Kinabalu. Menurut Datuk Seri Winston, pemberian seperti diskaun, voucher dan ribat ini sudah tentu dapat meningkatkan lebih banyak perkhidmatan penerbangan charter termasuk Timur Tengah dan Asia Timur serta laluan penerbangan terus baharu dari destinasi antarabangsa.
Beliau turut berharap agar kerajaan terus memfokuskan insentif, terutama golongan wanita seperti pemotongan cukai bagi memastikan mereka terus dapat menyumbang kepada keluaran dalam negara kasar KDNK negara. Sementara itu, penjawat awam sekitar Ibu Negeri menyambut baik Belanjawan 2023 membabitkan RM2,500 bantuan khas kewangan terkumpul yang akan memanfaatkan 1.3 juta penjawat awam serta 1 juta pesara kerajaan seluruh negara. Ia melibatkan penjawat awam grade 56 ke bawah yang akan menerima RM700 dan 1 juta pesara kerajaan akan menerima RM350. Kami sebagai penjawat awam sangat berterima kasih atas usaha kerajaan. Ini sebenarnya bermanfaat untuk meningkatkan ekonomi dan meringankan beban penjawat awam lebih-lebih lagi dalam kami menjalani keadaan ekonomi yang mencabar. Sejujurnya perasaan saya sangat berterima kasih dan terharu dengan insentif yang telah diumumkan oleh pihak kerajaan. Semoga insentif yang diberikan ini dapat meringankan kos sara hidup yang kita tahu meningkat dan insya-Allah semoga bantuan ini dapat diteruskan untuk tahun-tahun mendatang. Rasa bersyukurlah sebab dihargai oleh kerajaan dan harapan tu supaya kita dapat berkhidmat dengan lebih baik lagi dan supaya mungkin ada lagi insentif yang lebih baik akan diberikan oleh kerajaan pada masa akan datang. Perasaan saya rasa sangat gembira juga lah sebab dengan ada kenaikan gaji ini dia sedikit sebanyak membantu kos sara hidup yang sekarang dan harapan saya berharap akan ada lagi beberapa lagi insentif yang akan diberikan kepada penjawat awam lah di masa depan. Dalam bajet tersebut memberikan kenaikan gaji tambahan khas 2023 sebanyak RM100 bermula pada bulan Januari 2023 kepada semua penjawat awam grade 11 hingga 56 dengan implikasi kewangan RM1.5 juta. Perkembangan harian COVID-19. Kadar jangkitan baharu semalam 124 kes melalui 2046 sampel ujian dengan kadar positif 6.06%. Menerusi kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, 9 daerah tidak mencatat sebarang jangkitan baharu sepanjang 24 jam lalu, sementara 3 daerah pula merekodkan kes baharu 2 angka. Semua 124 kes baharu adalah dalam kategori 1 dan kategori 2. Pelbagai inovasi telah dan sedang dilaksanakan bagi memastikan pengurusan sisa klinikal hospital dan klinik kesihatan di Sabah sentiasa selamat memenuhi piawaian selain berupaya mengelak berlakunya pencemaran alam sekitar. Langkah berkenaan akan diteruskan terutama melibatkan penambahbaikan proses kerja, peralatan dan latihan ke arah tingkat kecekapan pekerja. Saya tengok beberapa tahun kebelakangan ini ada banyak kreativiti dan inovasi yang dihasilkan oleh kaki tangan Sedafia untuk menghasilkan sesuatu yang very practical, boleh digunakan sehari-harian. Dengan adanya usaha sebegini, kita akan dapat mencipta ataupun menghasilkan prototipe yang akan nanti kita buat kajian dengan lebih terperinci dan kita telah pun menyenarai pendekkan sebanyak 10 inisiatif yang telah pun kita kemukakan ke Kementerian Kesihatan. Mereka berkata demikian selepas Majlis Anugerah Program Sedafia Technology Innovation and Creativity STIC di Kota Kinabalu. Majlis diadakan bertujuan menghargai kejayaan kaki tangan dengan penyampaian sijil dan hadiah kepada pemenang yang berjaya menghasilkan inovasi baharu dalam pengurusan sisa klinikal dan kepimpinan cemerlang. Bagi kategori kepimpinan dimenangi Muhammad Nur Siddiq Chin Abdullah, Roslina Wati Ibrahim dan Agus Irwan Hasanuddin. Sementara bagi kategori utama dimenangi Dynamic Keningau, Phoenix Likas dan Labuan Legend. Bank Negara Malaysia BNM dengan kerjasama Muzium Negeri Sabah kini sedang mengadakan pameran literasi kewangan bertempat di Muzium Negeri Sabah. Ia menerusi jelajah literasi kewangan seluruh Malaysia bagi memupuk budaya pengurusan kewangan berhemah khususnya golongan muda. Dapat meningkatkan kesedaran tentang bagaimana nak uruskan kewangan dan kepentingan, kenapa pentingnya nak uruskan kewangan secara berhemah. It sounds very
intimidating kan, but most important thing apa yang kita lakukan dalam pameran ni, kita menampilkan konsep yang begitu mudah untuk difahami dengan menampilkan karikatur-karikatur Datuk Lat. Norin menambah turut dipamerkan buku wang saku yang merupakan usaha BNM dalam menyediakan asas bagi program pendidikan kewangan kepada golongan pelajar Malaysia sejak tahun 1999. Pameran ini terbahagi 6 bahagian iaitu pengenalan pameran, rancang kewangan, tips dan fakta menarik, pengurusan kewangan kesedaran pengguna dan kawasan aktiviti di Kampung Lat. Pameran yang bermula 12 Oktober ini akan berakhir April tahun depan. Sebuah dokumentari bertajuk Saudin The Orang Utan Whisperer akan dilancarkan di Galeri Azman Hashim, Universiti Malaysia Sabah, UMS pada 28 Oktober ini. Dokumentari tersebut dijangka dilancarkan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor. Berdasarkan kisah benar penduduk asal Murud Saudin Labutau yang berasal dari kampung Ambual Keningau yang pergi ke New York bersama Martin dan Osa Johnson untuk mengenal pasti hubungan antara manusia dan hidupan. Salah seorang cucu Saudin, Norman James, membawakan watak utama dalam dokumentari tersebut. Pasaran Amerika merupakan salah satu pasaran yang amat penting juga kepada tourism Malaysia. Setiap tahun sebelum pre-pandemic, kedatangan jumlah pelancong Amerika ke Malaysia adalah more than 20,000 per year. Tapi walaupun jumlah mereka tidak banyak, tapi dari segi currency itu adalah penting. Ya, impak dia tinggi kepada ekonomi negara juga. Ini merupakan salah satu juga another platform, another product yang mengenalkan negeri Sabah yang memang sudah terkenal dengan orang hutannya, di mana Kinabatangan memang well known dari golongan international tentang orang hutan. Banggalah, of course we all very proud of him. Kami berharap dengan paparan dokumentari ini akan memotivasikan orang-orang Borneo, belia kita untuk terus berjuang dan tempuhi, and you don't know apa future akan bawa untuk kita, and kena berani. So all of us are so proud. Dalam pada itu, pameran perjalanan Murud pertama ke New York 1936 juga turut akan diadakan bermula 28 hingga 30 Oktober ini di UMS. Baik saudara, paparan tadi mengakhiri Berita Pagi Sabah. Saya Emran Azmi Rosli, salam keluarga Malaysia.